Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Biru-Biru Pengimarahan, Tok Guru, Tuan Guru, para ilmuwan, para asatidah, muslimin, muslimat, hadirin hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia izin Allah, masih lagi diberikan peluang, masih lagi diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pada hari ini bersama-sama menunaikan salat fardu subuh berjemaah. Dan seterusnya kita duduk seketika mendengar kuliah, mendengar tazkirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati serta meridai kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang beberapa hari lagi, 2 hari lagi lebih kurang, kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana bulan ini ditunggu-tunggu oleh semua orang-orang saleh. Dan kita harap mudah-mudahan kita dapat bersama-sama dapat masuk dalam bulan Ramadan ini. Bukan sekadar kita masuk, tapi kita ambil juga apa yang ada dalam bulan Ramadan ni. Semua kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Semua amal ibadat yang boleh kita buat, kita ambil manfaat. Dengan berpuasa, dengan bertarawih, dan mengaji Al-Quran, bertadarus, salat malam, salat qiyam dan sebagainya. Kerana kita tak tahu akan datang kita bagaimana. Adakah akan datang Ramadan kita sempat lagi? Ada orang Allah Subhanahu wa taala dah ambil lama dah dia, tak sempat dalam bulan Ramadan. Dan kita tak tahu dalam 2 hari ini adakah sampai masa kita untuk bertemu dengan Ramadan, ataupun Allah Subhanahu wa taala ambil kita dulu. Ada orang mungkin beberapa hari sebelum Ramadan Allah taala ambil dia. Ada orang maghrib tu Allah taala ambil dia, esok nak Ramadan. Dan ada orang sempat Allah taala ambil dia di hujung bulan Ramadan. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak ambil kita, mudah-mudahan kita dapatlah sampai hujung Ramadan. Di mudah-mudahan tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan yang ada dalam bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan kita dapat masuk bulan Ramadan. Bila Allah taala pilih kita dalam bulan Ramadan, Allah taala beri peluang kita sama-sama dalam bulan Ramadan, maka perbanyakkanlah ibadat kita pada Allah taala sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala panjangkan umur kita. Daripada tahun lepas lagi
Kita nak berdoa supaya sampai Ramadan akan datang. Kan? Maknanya dalam tempoh setahun ni lebih kurang, Allah Ta'ala dah makbulkan sebahagian doa kita. Kita kata nak panjang umur sampai bertemu Ramadan tahun depan. Ini sudah setahun. Lebih kurang 2 hari lagi. Kan? Kita akan masuk bulan Ramadan. Maka doa kita, iaitu panjang umur, dapat Ramadan yang seterusnya, Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Tapi bila masuk Ramadan, tak ada apa-apa yang kita ambil peluang, hanya berpuasa. Hanya sekadar berpuasa. Yang lain daripada itu, kita buat tak kisah sangatlah. Kan? Dengan tarawihnya. Tarawih di Mekah pula, buat 10. 10 lah yang kita minta. Yang 20 tu jadi perbincangan, jadi bahan mulut orang bercakap. Sepatutnya mana yang lebih baik, kita kata kita ambil lah. Kan? Tak perlu ada perbincangan. Kalau masjid buat 20, kita follow lah 20. Sampai imam bangun, sampai imam habis, maka kita ikut dengan imam sekali. Kerana kita tak tahu lagi Ramadan akan datang kita bagaimana. Tumpang kita berada pada Ramadan. Kan? Mudah-mudahan kita dapat masuk, kita ambil lah sebanyak mana ibadat yang boleh kita buat. Kerana itulah yang akan menjadi pembantu kita, yang akan menjadi cahaya kita dalam kubur. Yang sekarang ni kita tak nampak ibadat itu sebagai satu, kita kata cahaya yang akan tolong kita dalam kubur. Kita tak nampak. Tapi orang yang dah mati, dia akan tahu. Dia duduk dalam kubur, dia akan tahu. Dia akan kata, nasib baiklah aku salat malam, nasib baiklah aku bertadarus, nasib baiklah aku buat ibadat dalam bulan Ramadan banyak-banyak. Kerana bila masuk dalam kubur, baru dia tahu kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan itu bantu banyak di dalam kubur. Tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis dalam kitab kita Al-Adabul Mufrad. Pada kuliah yang telah sebelum ini kita sebut, kita telah menyebut tentang bab, iaitu bab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insan biwalidayhi husna. Iaitu bab pada menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapanya. Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita, Allah Taala bagi tahu kepada kita, kita sebagai manusia, orang yang paling utama untuk kita buat baik dan merupakan suatu benda yang wajib ke atas kita, iaitu kita buat baik kepada kedua ibu bapa. Apa cara sekalipun, kita usaha untuk buat baik kepada kedua ibu bapa kita. Hadis yang pertama, haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Al-Aizar akhbarani qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqulu haddatsana sahib hadhihi ad-dar wa awma'a bi yadihi ila dar Abdillah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyu qala thumma birrul walidain qultu thumma ayyu qala thumma al-jihadu fi sabilillah qala haddathani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Hadis sahih. Telah berceritakan kepada kami, Abul Walid telah berceritakan kepada kami, Syu'bah telah berkata, Al-Walid bin Al-Aizar telah berkata kepada aku, aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani berkata, telah ceritakan kepada kami tuan rumah ini, dan menunjukkan dengan tangannya kepada rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau, Abdullah bin Mas'ud, berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan apakah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda bersabda, salat pada waktunya. Aku berkata lagi, kemudian amalan apa? Baginda menjawab, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Aku berkata lagi, kemudian amalan apa? Baginda menjawab, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata,
Baginda bersabda demikian, kalau sekiranya aku minta tambah, nescaya baginda akan menambahnya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud, kita kata sigharus sahabah. Sahabat yang masih muda pada zaman Nabi SAW. Kita kata junior lah, sahabat junior pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Amr Asy-Syaibani dia bercerita sambil dia menunjukkan kepada rumah Abdullah bin Mas'ud. Maknanya nak buktikan bahawasanya yang dia tu benar-benar dengar daripada orang ini. Dia tahu ini rumah orang si fulan, ini rumah orang si fulan. Rumah orang ni tuan dia pernah cerita dekat aku. Tentang apa yang dia cakap tu, dia pernah cerita dekat aku. Macam kita nak bagi tahu, aku pernah lalui satu zaman, mungkin kita kata kita pernah lalu zaman itu. Kita tunjuk, ni rumah yang aku main masa kecil dulu. Ni rumah, tempat ni lah yang aku duduk masa dengan kawan-kawan aku masa kecil. 40 tahun dulu, 50 tahun dulu. Kat sini lah aku main. Dulu tempat ni macam ni, dulu tempat ni macam ni. Kita nak tunjuk bahawasanya masa itu, kita berada pada zaman itu, kita duduk dengan orang itu, kita nak bagi tahu hadis yang aku sebut ini memang datang daripada orang itu. Maknanya, sahabat ataupun orang yang mendengar daripada sahabat ini, dia nak bagi tahu betul-betul tolong ambil dengar cerita ni. Aku bukan main-main ni, bukan cerita-cerita rekaan, cerita sang kancil, bukan. Ni cerita betul-betul datang daripada orang ni. Kalau kita kata setakat aku dulu main dekat sini, dulu ada rumah ni. Sekarang dah jadi bangunan dah besar. Dulu aku main kat sini, dulu ada parit kecil dekat sini. Sekarang dah tak ada dah, dia dah kamus dah. Kan? Kita cerita tu sekadar cerita lah. Kan? Orang dengar tak dengar pun tak apa. Tetapi bila sahabat tunjuk rumah orang, dia bagi tahu ini cerita betul-betul. Memang aku ambil daripada orang ni. Dan orang ini bukan calang-calang orang. Orang yang hidup pada zaman Nabi SAW. Rumah ni, dia ni lah yang cakap dekat aku. Iaitu Abdullah ibn Mas'ud. Wa umma biyadihi ila dari Abdullah. Dan dia tunjuk kepada rumah Abdullah ibn Mas'ud. Apa Abdullah bin Mas'ud cakap? Sa'altun Nabi SAW, ayyul amali ahabbu ilallah. Sahabat ni tanya, orang ni tanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, apakah amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala suka? Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, apa amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala suka? Sahabat ni tuan-tuan, dia suka bertanya benda-benda yang paling baik sekali. Di kalangan amalan-amalan yang baik, ada amalan yang lebih baik daripada itu. Kerana nak menunjukkan bahawasanya sahabat ini memang ambil cara, memang ambil berat sungguh dalam perkara-perkara ibadat. Yang mana yang paling baik? Kan? Yang mana yang paling baik? Dan perkara yang paling baik, sahabat cakap, kalau Nabi SAW sebut suatu benda, Nabi akan cakap, ini keadaannya, ini yang paling baik. Sahabat buat yang itu. Contoh Abu Bakar As-Siddiq. Bila Nabi sebut tentang sedekah sampai saja di Madinah, perkara pertama sekali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia beli kawasan Madinah tu. Masjid Nabawi itu dia beli untuk kepentingan orang Islam. Kerana itu yang dia rasa paling sempurna, paling baik sekali. Dan sahabat tanya pada pemilik tuan tanah tu, dia nak bayar. Lalu budak ni kata, Abu Bakar As-Siddiq dah bayar. Ini sahabat Nabi SAW. Apa saja yang Nabi sebut, dia akan nak tahu yang mana yang paling bagus. Dia tahu amalan dia bagus, amalan dia bagus. Tapi yang mana sekali yang bagus. Tapi kita berbeza tuan-tuan. Kita cari kelebihan-kelebihan yang paling baik ni, kita cari di Mekah saja. Dekat Malaysia kita tak kisah sangat pun. Kan? Kita pergi Mekah tu, kalau boleh Kaabah tu kita nak bawa balik. Dengan Hajar Aswad kita nak berebut, nak bertumbuk dekat situ pun kita tak peduli lah. Kan? Sedangkan benda tu kita dapat cium, Alhamdulillah. Dapat kucup, Alhamdulillah, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Tapi sampai memudaratkan orang lain, memudaratkan kita, tak perlulah sampai kita sungguh-sungguh, kan? Sampai memberi mudarat pada orang. Ini baru ni isu, kita pergi sana, ada orang pergi sana, dia buat konten pula masuk video, rebut-rebut dia dekat situ.
Umar bin Khattab, "Lau ma qabbalaka Allah, lau ma qabbalaka Rasulullah, ma qabbaltu." Umar kata, kalau engkau ni tak kerana Rasulullah yang cium, aku tak cium kau ni. Innaka hajar la tanfa' wa la tadur. Engkau ni hanya batu. Tak ada memberi apa kesan, tak beri ada mudarat, tak beri apa manfaat. Kerana Nabi yang cium, aku cium. Dan kita sekarang yang itu yang kita rebut-rebut. Kan? Dekat Madinah mana ada tempat yang boleh kita pijak tu, kita pijak lah. Kerana ini Nabi SAW pijak. Tetapi dekat Malaysia kita tak begitu. Sedangkan Nabi SAW banyak hadis-hadis Nabi bercerita tentang kelebihan-kelebihan amalan, tentang kelebihan-kelebihan satu benda, kita buat tak heran, kita buat tak kisahlah. Kan? Contoh kita kata solat subuh berjemaah ni. Solat subuh berjemaah. Berapa ramai yang ambil berat tentang benda ni? Sampai masjid buat kempen lah solat subuh macam Jumaat. Barulah ramai sikit. Itu pun adalah habuan-habuan tertentu yang masjid sediakan. Kalau masjid tak sedia habuan, mungkin banyak tu jugalah orang dia. Kan? Tapi itu inisiatif masjid supaya adalah orang datang ke masjid, meraihkan masjid. Alhamdulillah, okey ramai jugalah. Walaupun mungkin itu sebagai kita kata apa, sebagai galakan kepada mereka. Tapi Alhamdulillah lah. Cuma nak cerita kesedaran dalam kita orang Islam di Malaysia ni, dia tak nampak kesedaran dekat Malaysia ni. Kan? Yang dia nampak di Mekah. Sungguh-sungguh dia nak ambil fadilat dekat Mekah. Ya memang di Mekah itu ada fadilat yang sangat besar. Cium Hajar Aswad ni ada fadilat yang sangat besar. Tawaf di Kaabah itu ada fadilat yang sangat besar. Tetapi mana yang lebih baik itu kita kena utamakan. Kan? Contoh kita bila pergi ke Mekah, kita kata aku nak pergi Taif. Kerana Taif nak tengok tempat Nabi SAW dipukul. Di situ tak ada apa fadilat. Kita sungguh-sungguh habis masa 1 hari 2 hari dekat sana. Mana lebih afdal? Kalau kita habis masa di Masjidil Haram, kita habis masa di Masjid Nabawi, kita habis masa dalam Masjidil Haram dengan tawaf, dengan solat sunat, dengan mengaji dekat situ, berbanding kita tengok tempat-tempat seperti Taif itu. Mungkin kita nak tengok tempat sejarah lah. Kan? Tapi tempat sejarah tu tak adalah apa-apa kesan lagi pun. Kan? Jadi kita habis masa dekat situ. Yang afdalnya di Masjid Nabawi, kita tinggal. Solat jemaah di Masjid Nabawi, kita tinggal. Solat di Masjidil Haram, solat zuhur, solat asar di Masjidil Haram Mekah, kita tinggal. Sedangkan yang utama dia yang itu. Kan? Yang utama dia yang itu. Kita habis masa nak cium Hajar Aswad, kita habis masa tawaf itu lebih afdal. Kita pusing tawaf itu tawaf yang pahala besar juga. Kan? Jadi kita nampak satu benda yang kita rasa benda tu afdal. Sedangkan ada lebih afdal daripada itu. Kan? Kita datang masjid solat subuh, kita tahu kelebihan kita datang masjid. Kan? Bila masuk dekat saf pula, kan? Kita bila saf ni kadang tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW sebut, lau ta'lamun ma fi as-saffil awwal wa ma fi an-nida' was-saffil awwal lastahamu. Nabi kata kalau kita tahu kelebihan yang ada pada saf hadapan ini, nescaya kita akan berebut. Tapi kita tuan-tuan bila masuk masjid ni, kan, kita masuk masjid, kita nampak saf kosong, sila. Kan. Yang lebih teruk lagi, kita tolak orang tu. Tolak. Kau apa? Penuhkan saf. Kita lah pergi. Kita tolak orang pula. Melainkan mungkin saf belakang imam ni memang dikhususkan kepada mungkin kita kata Bilal ataupun orang yang lebih autoriti. Memang zaman Nabi pun begitu. Tapi kalau ada saf yang di hadapan kosong, kita pergi depan. Bukan kita suruh orang pergi depan. Kalau depan tu kata siapa yang penuhkan saf depan ni, dia dapat RM1,000. Takkan kita nak suruh orang pergi depan. Kan? Takkan ada orang nak suruh orang pergi depan. Kita akan pergi depan ambil. Tapi kita pergi sila-sila. Yang lebih teruk, tolak orang pergi depan. Dah jadi orang tu jadi bergaduh pula. Kita lah pergi depan. Penuhkan saf yang depan. Kerana ada kelebihan dekat situ. Ini sahabat Nabi SAW, tuan-tuan. Bila ada satu benda yang afdal, dia nak cari mana yang lebih afdal. Supaya apa? Bukan supaya nak bercakap pada orang, tidak. Tetapi supaya dia itu sendiri boleh beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kata-kata Nabi SAW yang berbeza dengan jawapan Nabi. Kata Nabi, maknanya jawapan Nabi itu dengan persoalan sahabat ni kadang berbeza. Soalan yang sama, tetapi jawapan Nabi berbeza.
Sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW bertanya, Ayyul Islami khair? Islam yang mana satu yang bagus, yang baik? Kan? Sahabat tanya. Ada sahabat lain yang bertanya, Ayyul muslimin afdal? Muslimin yang mana satu yang paling afdal, yang paling baik? Dalam hadis yang lain, sahabat tanya pada Nabi SAW, Ayyul mu'minin a'jaba ilallah? Mukmin yang mana satu yang Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala suka? Jadi soalan berbeza-beza, soalan yang sama tetapi jawapan yang berbeza. Ada jawapan Nabi SAW, Nabi kata tut'imut ta'am wa afshus salam. Dia Nabi SAW kata, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang menjaga lisannya dan juga tangannya. Ada yang Nabi SAW kata apa? Jangan marah. Kan? Jadi soalan yang sama, amalan apa yang paling baik? Tetapi jawapan Nabi SAW berbeza-beza. Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi SAW ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi, Nabi boleh dapat agak, boleh tahu keadaan orang itu. Kan? Dan kita pun sebenarnya mungkin kita boleh dapat agak orang ni macam mana. Kalau orang tanya kita, kata nak tanya pandangan lah, kita bagi pandangan tentang keadaan orang tu. Mungkin orang ni dia suka satu benda, kita bagi pandangan kepada apa yang orang ni suka. Kan? Tak boleh kita nak bagi pandangan yang menyebabkan mungkin orang tu tak suka, mungkin akhirnya jadi benda yang tak baik, mungkin bergaduh dan sebagainya. Kalau orang tanya kita, apa pandangan kau tentang si fulan tu? Kita kata si fulan tu memang tak guna. Kan? Dia pun lagi menaik semangat lah. Kan? Naik semangat supaya nak bergaduh dengan orang tu. Tapi kita bagi pandangan kita, orang tu okey. Kan? Dengan saya okey apa semua. Supaya orang ni rasa orang tu okey sebenarnya. Kita bagi nasihat supaya orang ini sesuai dengan keadaan dia. Kan? Kita nak cerita dengan orang susah, kita tak boleh ceritalah tentang banyaknya pahala bersedekah. Kan? Macam mana mereka nak sedekah? Kita cerita kelebihan-kelebihan orang susah, kelebihan-kelebihan orang berusaha. Kan? Nabi SAW, sahabat tanya macam-macam, sahabat ramai yang bertanya soalan yang sama. Tetapi jawapan Nabi SAW berbeza kerana Nabi nak sesuai dengan keadaan. Mungkin orang ni, dia suka marah, panah baran mungkin dia ni. Nabi bagi jawapan, Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Kan? Mungkin orang ni, dia solat tetapi mungkin dia agak lambat sikit. Nabi kata solat pada waktunya. Mungkin ada satu orang ni nak tanya pada Nabi SAW, dia nak tanya, mungkin adakah kami ni yang paling afdal sekali? Kan? Mungkin sahabat-sahabat ni dia rasa ada sedikit rasa perasaan, rasa mereka ni rasa gembira lah kan. Mungkin gembira kerana dia adalah dapat bersama dengan Nabi SAW. Dia tanya Muslim yang macam mana yang bagus. Dia nak supaya Nabi kata kamilah yang paling bagus sekali. Dia nak Nabi cakap begitu, dia nak fadilat itu. Tetapi Nabi SAW kata apa? Orang yang tidak bersama dengan Nabi SAW tetapi beriman dengan Nabi SAW. Kan? Qaumun ba'dakum yu'minuna bi wa lam yarawni, Nabi kata. Orang yang datang selepas daripada kamu, mereka beriman dengan aku dalam keadaan mereka tidak melihat aku. Nabi nak bagi tahu kepada sahabat, ada orang lebih afdal, ada orang lebih baik walaupun dia tidak bersama aku tetapi beriman dengan aku. Dan sahabat tanya, saddaqnaka wa syahadnaka, kami bersama dengan kamu Rasulullah, kami berperang dengan kamu Rasulullah, kami menyaksikanmu ya Rasulullah, kami membenarkanmu ya Rasulullah, adakah orang lebih baik daripada kami? Nabi kata, na'am, ada kaum yang datang lepas kamu, mereka tak pernah jumpa aku, tak pernah melihat aku, tak pernah berperang bersama aku, tetapi beriman kepada Nabi SAW. Nabi nampak setiap orang ni mungkin ada kesesuaian keadaan dia. Kita pun nampak orang nak nasihat orang, kita kena sesuai dengan keadaan. Jangan kita nasihat orang sehingga boleh menyebabkan orang itu jadi lebih agresif, mungkin dia akan jadi marah dan sebagainya. Kita nasihat satu orang dengan cara yang berhikmah.
Mungkin satu orang ni panas berat. Kita tak boleh nak cerita tentang macam mana kita bagi dia panas. Kita kena cerita benda yang lebih sejuk pada dia. Kan? Kemudian, ni sahabat tanya Nabi SAW, amalan apa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Apa Nabi SAW sebut? As-salatu ala waqtiha. Solat ke atas waktunya. Ittifaq ulama. Semua ulama sepakat mengatakan amalan solat yang paling afdal sekali adalah solat di awal waktu. Kan? Solat di awal waktu. Maksudnya lepas azan itu kita terus solatlah yang paling afdal. Semua ulama ittifaq. Tetapi ada ulama berbincang. Ulama ada khilaf apa yang dimaksudkan dengan ala dekat sini. As-salatu ala waqtiha. Salat ke atas waktunya. Ada sebagian ulama kata maksud Nabi SAW, salat yang afdal ke atas waktunya, maksudnya salat di awal waktu tu. Kan? Itu yang pertama. Sebab ada ulama lain berpandangan kata, salat yang Nabi maksudkan ke atas waktunya yang afdal ini, ada sebagian ulama mengatakan salat pada waktunya. Kalau contoh masuk subuh pukul 6.17 kan. Subuh berapa? 6.17 lebih kurang kan. 6.20 itu. 6.18 kan. Contoh masuk subuh 6.18. Sampailah habis syuruk 7.20 lebih kurang. Dalam tempoh itu afdal. Lepas pada waktu itu tidak afdal. Ada ulama kata begitu. Ada pandangan ulama kata begitu. Tetapi ulama lain membantahlah. Kerana dia kata bagaimana nak dikatakan dalam solat dalam waktunya itu afdal, yang luar itu tidak afdal, maknanya yang luar itu bagus. Tetapi yang dalam ni, yang dalam waktu itu lebih bagus. Takkan nak kata yang luar itu lebih bagus kerana yang luar daripada waktu solat itu adalah berdosa. Takkan nak kata bagus yang dalam ni bagus. Jadi ini pandangan para ulama. Jadi kita lari daripada khilaf ini, kita jauh daripada khilaf ini, iaitu kita ambil pandangan ulama yang mengatakan, semua ulama mengatakan solat pada waktunya, maksudnya solat di awal waktu itu yang paling afdal. Cuma mungkinlah kadang-kadang kita ada urusan, tak dapat solat di awal waktu, di tengah waktu. Mungkin ada masa kita solat di hujung-hujung waktu. Kerana mungkin bukanlah kerana kita sengajakan, memang kita suka lewat-lewatkan solat, tidaklah. Tetapi mungkin ada kekangan dan sebagainya. Dan ulama bincang pula, solat subuh. Dalam solat subuh ni yang mana satu yang afdal? Adakah solat di awal waktu ataupun lepas pada itu? Dalam semua pandangan ulama mazhab, 3 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, mereka mengatakan solat subuh afdal di awal waktu. Maknanya kita solat subuh tu, azan subuh tu, dan kita solat sunat 2 rakaat gitu, dan kita terus solat subuh. Itu yang afdal. Tetapi di sisi Abi Hanifah, Imam Hanafi, mengatakan bahawasanya solat subuh itu cuma dilewatkan sedikit. Maknanya kita solat dalam keadaan masih gelap. Abi Hanifah mungkin dia cerah sikit. Kalau tuan-tuan belajar sebahagian kitab fiqh madhab, dia ada waktu ghalas, waktu isfar, kan, fajar sadiq, fajar kadhib. Kan? Waktu itu isfar ataupun ghalas itu diambil waktu yang pada waktu dah matahari dah terbit sikit di belah tempat dia terbit. Dia dah keluar sikit. Maknanya tempat kita ni, tempat yang dia orang nak solat tu dah ada cahaya sikit. Maknanya dah kebiru-biruan begitulah. Kan? Kenapa? Bimbang takut dia solat itu dalam keadaan belum masuk waktunya. Kita sekarang ni mudahlah. Kita ada jabatan mufti, jabatan kuasa falak, boleh tentukan dengan lebih tepat. Ada teropong, ada alat-alat teknologi yang boleh kita tengok masuk waktu itu adalah tepat. Boleh buat jangkaan pula. Setahun, 2 tahun akan datang, masuk waktu sekian-sekian masa. Masuk waktu sekian-sekian masa. Kita boleh buat jangkaan pula Ramadan masuk bila. Walaupun kita tak tengok lagi anak bulan. Boleh buat jangkaan ramalan tu. Dan ramalan itu pun sebagainya tepatlah. Sebagiannya samalah dengan apa yang telah dilihat. Tetapi jabatan kuasa falak ni semua memang dia tengoklah, dia buat kerja tengok dengan teropong dan sebagainya, memang tepat. Tapi dia boleh buat ramalan.
Pada zaman itu bukanlah macam kita sekarang ni. Hanya melihat kepada bulan, hanya melihat kepada bintang. Mereka nak berjalan jauh pun dia orang tak tengok Google Map. Dia akan tengok daripada bintang. Dia akan tengok daripada air pasang ataupun air tak pasang. Dia tengok melalui bulan dan sebagainya. Dia tengok melalui matahari. Jadi mereka lewatkan sedikit. Dalam mazhab Hanafi, lewatkan sikit. Dan pandangan ni masih lagi beramal. Sebahagian negara beramal dengan pandangan ini. Contoh di Uzbekistan, di mana? Di India sebahagiannya. Mereka bermazhab Hanafi. Bila mereka bermazhab Hanafi, mereka akan lewatkan sedikit subuh itu. Kita dalam mazhab Syafi'i, sebaiknya kita solatlah. Kita dah ada masa yang tepat, kita solatlah. Jadi as-salatu ala waqtiha maksudnya salat di awal waktu. Qultu thumma ayyu. Kemudian Abdullah bin Abbas dia tanya kepada Nabi SAW lagi. Dia kata kemudian apa ya Rasulullah? Ada lagi ke amalan yang paling baik? Nabi SAW kata apa? Thumma birrul walidain. Kemudian Nabi kata adalah buat baik kepada kedua ibu bapa. Buat baik kepada kedua bapa, tuan-tuan. Kita pernah sebut sebelum ni. Dalam ayat Al-Quran, banyak Allah Ta'ala sebut. Banyak. Terlalu banyak. Tentang buat baik kepada kedua ibu bapa. Kan? Kita, tuan-tuan, Quran ini, sepatutnya Nabi bawa Quran itu, Nabi ceritalah tentang diri dia. Kan? Nabi ceritalah tentang dia, siapa yang dia sayang. Nabi Khadijah, Abu Talib, orang yang disayang. Abu Bakar. Sepatutnya dia bercerita orang-orang ni dalam Quran itu. Kerana itu buku yang dia bawa. Kalau kita buku yang kita tulis, kita akan tulis kita punya biografi kita. Siapa kita menikah dengan siapa. Kita cerita sikit dalam tu. Supaya orang kenal lah kita ni siapa. Nabi SAW dalam Quran tak ada cerita langsung tentang nama sefulan, isteri dia ke Abu Talib ke. Tak cerita. Tetapi apa yang dia cerita, semua yang lebih kepada yang lebih jauh lebih penting. Antaranya benda yang penting dan disebut banyak kali, iaitu birrul walidain, buat baik kepada ibu bapa. Quran sebut la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Banyak. Dan setiap daripada ayat Quran yang cerita tentang buat baik kepada kedua ibu bapa ni, datangnya selepas daripada jangan syirikkan Allah Ta'ala. Kemudian beribadahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabil walidaini ihsana. Buat baik kepada kedua ibu bapa. Maknanya apa, tuan-tuan? Selepas kita beribadat kepada Allah, selepas jangan syirikkan kepada Allah, manusia pertama sekali yang perlu kita dapatkan ibadat iaitu daripada mak dengan ayah kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita buat baik. Manusia yang pertama sekali kita nak buat baik adalah mak dengan ayah kita. Bukan dengan jiran kita, bukan dengan bos kita, bukan dengan isteri kita, bukan dengan mertua kita, tetapi dengan ayah kita. Ini yang pertama sekali kita kena buat baik. Kerana Quran sebut banyak kali. Ulang banyak kali. Nak ceritanya tentang kelebihan ibu dengan bapa ini di sisi setiap orang individu itu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Disebabkan mak dengan ayah ni, tuan-tuan, banyak orang lain dapat manfaat. Kerana kita memuliakan mak ayah kita, orang lain dapat manfaat yang sama. Contoh kita kata kawan ayah kita, kawan mak kita, adik-beradik mak kita, anak kepada kawan ayah kita, juga kita kena muliakan mereka. Kerana ada hadis nanti kita akan sebut bagaimana Nabi SAW menyuruh sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka menyuruh kita buat baik kepada keluarga kawan ayah kita. Bukan kepada kawan ayah kita, kepada keluarga dia, anak kepada kawan ayah kita. Lagilah adik-beradik ayah kita, lagilah atuk kita, nenek kita yang melahirkan ayah kita, melahirkan mak kita. Kan? Lebih lagi untuk kita memuliakan, lebih lagi untuk kita buat baik pada mereka. Mulianya mak bapak ni, mulianya mak ayah ni. Jadi jangan kita, sebagian kita kadang mungkin kita dah ada keluarga, kita dah lupakan tanggungjawab kita kepada mak ayah kita. Kan?
Mungkin kita dah ada isteri, dah ada anak, kita lebihkan kepada isteri kita, lebihkan kepada, tak lebih, tidak ambil berat pun pada mak ayah kita. Mungkin kita kata mak ayah ni sihat lagi, tak apalah, tak kisahlah. Sedangkan kita buat baik pada mereka. Bukan kata mereka sakit, mereka sihat, itu pun kita dituntut untuk melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Thumma ayu, sahabat Nabi SAW sebut, qala thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ini tuan-tuan, apa kata para ulama, jihad ini adalah jami'ul aqwal awal af'al allati tatimmu li nashril Islam. Maksudnya apa? Semua perkataan kita, perbuatan kita yang menyempurnakan untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Aw li saddi aduwin yastahdiful muslimin. Ataupun kita berlawanan dengan musuh yang cuba untuk merosakkan negara orang Islam. Aw li tahriri ardin muslimah, atau untuk membebaskan negara orang Islam, atau li musa'adati muslimin, atau untuk membantu orang Islam. Ini jihad. Ini jihad. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan kafir. Maknanya tuan-tuan, negara orang Islam yang sekarang ni dalam keadaan mereka ada cubaan untuk jatuhkan, hancurkan negara orang Islam, kita juga kena bantu mereka. Ini adalah jihad kita. Apa yang boleh kita buat? Kan? Kalau Palestin sekarang, isu Palestin sekarang, apa yang boleh kita buat? Kita nak pergi sana pun tak boleh masuk. Hantar duit pun tak tahu sampai ke tak sampai. Mungkin sampai, mungkin tak sampai. Nak hantar makanan pun tak tahu masuk ke tak masuk. Apa yang boleh kita buat? Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain daripada itu, apa saja yang boleh bantu mereka, kita bantu. Lebih-lebih lagi orang musuh mereka yang cuba jatuhkan negara orang Islam, orang ini dulu kita perang. Kita nak bagi hantar peluru kepada Israel, tak mampu kita. Apa yang boleh kita buat? Paling mudah sekali, apa yang boleh memberi sumbangan kepada orang-orang ini, kita qati', kita tutup. Iaitu kita boikot. Lantaklah apa nak cerita orang nak kata apa, aku peduli, aku nak, bukan aku tolong, aku beli barang dia, aku tak tolong dia, aku beli barang dia, aku perlu barang tu. Itu kata kita. Bagaimana kita sebagai orang Islam, katalah kita kata mak kita, suatu ketika mak kita pernah ditampar oleh satu orang. Lempar muka mak kita. Kita kata kurang ajar betul ni kan. Kita memang tak boleh biarkan dia. Punya sakit hati. Apa yang kita buat? Mungkin kita marahlah kan. Lepas tu kita berjalan, kita nampak orang yang tampar muka mak kita, dia jual nasi lemak tepi jalan. Apa kita buat? Kita kata aku suka nasi lemak dia ni, nasi lemak dia sedap. Bukan dia ke tampar mak kau, tampar cerita lain. Ni aku suka nasi lemak dia. Adakah kita akan beli nasi lemak dia? Tak ada siapa yang akan buat begitu. Kalau ada orang buat begitu, dia tak ada sensitif langsung tentang mak dia. Kita takkan beli makanan tu. Lagilah tuan-tuan, saudara kita bukan ditampar, adik-beradik kita bukan ditampar, dibunuh, disembelih dekat sana. Kita boleh kata, alah, kita tolong orang Islam juga, produk tu datang dari sana, letak sini, kemudian pekerja dia orang Islam juga. Kan? Bagaimana kita nampak, kita lihat benda ni? Adakah kita hanya melihat sekadar produk? Tidak. Tetapi kita melihat barang ini akan sampai pada sana untuk bunuh keluarga kita, untuk bunuh adik-beradik kita kat sana. Nasi lemak orang tampar mak kita, nasi lemak pun kita tak pandang orang ni, kita pula habis ni. Lagilah memang bantu bunuh orang Islam. Nanti orang cakap produk tu dah sampai di Malaysia. Kan? Dah sampai di Malaysia. Lepas itu pula pekerja-pekerja yang kerja di syarikat-syarikat ini adalah orang Islam. Kita tolong tu bukan tolong dia, kita tolong orang Islam. Kita kata tuan-tuan, adakah mereka tu nak tolong dia bagi pekerja kepada orang Islam ni kerana dia nak tolong orang Islam? Kan? Adakah mereka bagi pekerja dekat orang Islam tu, dia nak tolong Islam? Katalah kedai mereka nak bankrupt. Apa sumbangan dia kepada pekerja orang Islam? Dia buang habis. Kita bagi tolong pula dia. Padahal dia akan buang pekerja-pekerja orang Islam. Kan? Kedai dia orang nak bankrupt. Sepatutnya dia orang fikir macam mana nak bantu pekerja-pekerja ni. Tapi dia salahkan kita kena tak bantu pekerja ni supaya beli barang dia.
Sepatutnya kita kata engkau tu sebagai majikan kepada pekerja orang Islam ni, kau tolong apa pada orang Islam ni? Kedai kau nak bankrupt, adakah kau buang begitu? Kau salahkan kepada orang yang tak beli? Patutnya kau fikir alternatif macam mana kau nak bantu pekerja-pekerja kau ni yang masalah. Kan? Macam itu PKP. Ada syarikat-syarikat yang tolong pekerja-pekerja dia. Fikir macam mana nak buat. Mungkin orang tak beli barang, tapi pekerja-pekerja ni kenalah tolong. Tapi kita salahkan pembeli. Orang kau tak beli barang aku buang pekerja-pekerja orang Islam. Kita fikir, kita tak boleh fikir benda ni, tuan. Kita nampak aku nak beli kerana aku minat benda ni. Ada yang lagi tunjuk aku beli barang-barang produk ni. Tengok masuk dalam Facebook, semua orang tengok. Nak tunjuk bangganya kita. Kenapa? Kerana kita bukan negara perang. Cuba bayang mak kita dibunuh, disembelih. Tiba-tiba satu produk yang bantu bunuh mak bapak kita, orang tayang daripada aku nak beli. Aku support benda ni. Apa perasaan kita? Apa perasaan kita adik-beradik kita di Palestin sana? Kan? Keluarga kita di Palestin sana. Kan? Mungkin orang ni dia tak pernah duduk dengan orang-orang Arab di Palestin ke apa semua. Dia tak pernah duduk. Saya pernah duduk satu rumah dengan orang Palestin. Orang Gaza. Kita kata punya baik dia, tuan-tuan. Kita nampak Arab ni kasar apa semua. Tapi kalau baik dia, tuan-tuan, kita pun tak sanggup tengok kebaikan dia orang. Dia orang sanggup bermati-matian untuk pertahankan orang Islam. Kan? Kita pernah tengok, saya pernah lihat macam mana bagaimana satu orang dapat nama bus accident. Terbalik, ada yang mati, putus tangan, putus kaki. Kita tengok bangsa-bangsa ini, tuan-tuan, yang tolong. Kita orang Melayu ni, ada satu orang, dua orang Melayu jatuh terkehil tangan, duduk tepi menangis, aduh sakit, aduh menangis. Dia orang ni putus tangan, tuan, masuk dalam bas tu, bas terbalik dah, mati sebagian. Dia angkat, tolong angkat, tangan putus sebelah, tak ada tangan. Angkat orang, tangan bah ni. Kaki tak ada, dia pakai kayu bit, tongkat, angkat orang yang dalam bas, bawa keluar. Kita tengok, kita kata Allah tu, bagaimana mereka ni sayang je dengan sesama orang Islam. Kita ni orang Malaysia tengok, patah terkehil tangan sikit dia, luka sikit, duduk tepi ada, nangis, aduh sakit. Tak ada langsung sensitivity kita terhadap orang Islam, kita tak ada. Mereka jauh sayang pada bangsa-bangsa yang namanya sebangsa dengan Islam mereka. Mereka akan tolong. Kalau kita ni perang, tuan, silap-silap mereka dulu akan tolong pada kita. Kan? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sebut, "Tsummal jihadu fi sabilillah." Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Abbas dia kata, "Haddatsani bihinna walau istazattu lazadani." Aku bercakap benda ni, kan? Kalaulah sekiranya aku bertanya lebih banyak lagi, nescaya Nabi SAW akan memberi keterangan yang jauh lebih banyak lagi. Abdullah bin Abbas dia nak bagi tahu Nabi SAW, kalau kita minta kebaikan Nabi, takkan putus-putus untuk beri kebaikan. Sehingga sahabat Nabi pernah sebut beberapa kali, Nabi sebut, sehingga sahabat kata kalau Nabi berhenti cakap, itu lebih baik, aku kesian tengok Nabi SAW. Duk ulang banyak kali, duk cakap banyak kali supaya nak bagi tahu kebaikan kepada manusia. Kesian tengok Nabi. Sahabat kata, wahai Rasul, sahabat kata kalau Nabi berhenti, dia boleh cakap ulang benda ni, itu lebih baik. Kesian tengok Nabi SAW. Duk ulang cakap benda yang baik. Macam kita lah, kita bagi tahu orang, ini begini. Banyak lah kita cerita. Kita tengok dia cakap banyak sangat, kesian pula tengok dia kan. Nak ajak orang pada kebaikan, orang pun tak ingat. Kita kesian dengan dia. Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud dia kata, kalau aku minta lagi, nescaya Nabi akan tambah, akan cerita banyak kebaikan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hadis ini, tuan-tuan, 3 perkara yang Nabi sebut. Pertama iaitu solat pada waktunya, kemudian buat baik kepada kedua apa, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak macam dia tak ada kaitan sangatlah. Solat pada waktunya, kemudian buat baik pada kedua apa, kemudian jihad fisabilillah. Nabi SAW, Allah Ta'ala kurniakan Nabi ni jawami'ul kalim. Perkataan Nabi yang mungkin dia cakap satu benda tetapi berbagai-bagai maksud yang boleh ditafsirkan, yang boleh diambil manfaat. Nabi kata mula-mula salat pada waktunya, kemudian Nabi kata buat baik pada ibu bapa, dan jihad fisabilillah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kata para ulama, Nabi SAW nak bagi tahu mula-mula sekali ibadat yang paling baik sekali adalah salat waktunya, iaitu kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, amalan paling baik sekali yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kemudian daripada situ, orang pertama yang kita kena buat baik adalah mak ayah kita.
Barulah lepas itu orang yang lain. Kemudian Nabi kata jihad fisabilillah, maksudnya tuan, kita kena bawa orang berpindah kepada Islam, sebarkan Islam kerana kebaikan ada pada Islam supaya orang buat baik. Selain daripada kita beribadat kepada Allah Ta'ala, buat baik pada mak ayah kita, dengan manusia juga kita kena ajak buat baik. Ini yang dimaksudkan daripada apa yang hadis Nabi SAW sebut ni, ada kaitan buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita buat baik pada manusia. Yang pertama sekali iaitu pada mak kita. Kemudian kita ajak manusia untuk melakukan kebaikan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan hadis yang kita bacakan ini tuan-tuan beri manfaat kepada kita supaya kita mencarilah mana-mana ada kelebihan, mana ada amalan yang paling baik sekali, terutama dalam bulan Ramadan nanti akan datang beberapa hari lagi. Kita ambillah apa manfaat yang boleh kita ambil. Kalau masjid buat 20, kita buat 20. Kalau 8, kita buat 8 lah. Dan jangan kita lupa malam 10 malam terakhir kita buat ibadat apa yang boleh kita buat. Dan daripada Ramadan pertama sampai 30 tuan-tuan, jangan lupa untuk kita mengaji. Target lah. Kalau 1 bulan ini kita boleh khatam sekali, Alhamdulillah. Kan? Dapat 2 kali khatam, lagi baiklah. Kalau tak boleh khatam sekali, kita dapat setengah juzuk, setengah Quran pun okeylah sepanjang bulan Ramadan. Kan? Tak boleh 15 juzuk, kita dapat 10 juzuk pun bolehlah. Tak boleh 15 juzuk, 5 juzuk sebulan pun jadilah. Tak boleh 5 juzuk, 1 juzuk sebulan pun jadilah. Kan? Itu pun tak boleh. Tak boleh tak payah ngaji langsung tuan, senang. Jenuh semua tak boleh, tak payah mengaji lah, senang. Duduk di rumah, puasa saja. Puasa itu pun kalau nak puasa, tak nak puasa, ikutlah, senang aja. Kan? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cukup sekali itu kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Tersudahi dengan tasbih kafarah dengan surat Al-Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.